Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan fokus kepada unit 5 iaitu tumbuhan. Fokus cikgu kali ini adalah cara pembiakan tumbuhan. Baik, standard pembelajaran kali ini adalah 5.1.1 iaitu memberi contoh tumbuhan bagi setiap cara pembiakan. Dan 5.1.2 menakul kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidupan. Baiklah murid-murid, sekarang kita fokus kepada cara pembiakan tumbuhan. Cara pembiakan tumbuhan ada 6. Yang pertamanya adalah biji benih, kedua anak pokok, ketiga batang bawah tanah, keempat spora, kelima keratan batang dan yang terakhir adalah daun. Baik, sekarang kita fokus satu persatu. Pertamanya biji benih. Daripada mana kita memperolehi biji benih? Biji benih kita perolehi daripada pokok yang berbuah seperti pokok cili, pokok betik, pokok mangga dan lain-lain. Okey, cara pembiakan yang kedua adalah anak pokok. Apa itu anak pokok? Anak pokok adalah anak yang tumbuh di sekeliling pokok induk untuk menjadi pokok baharu. Okey, contoh di sini cikgu berikan adalah pokok pisang dan pokok keladi. Selain itu, pokok buluh juga membiak melalui anak pokok. Baik, yang seterusnya, batang bawah tanah. Apa itu batang bawah tanah? Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam di dalam tanah. Contohnya, pokok bawang, pokok ubi kentang dan selain itu juga pokok kunyit dan halia. Baik, cara pembiakan yang keempat adalah spora. Spora terdapat pada tumbuhan yang tidak berbunga. Seperti contoh paku pakis dan cendawan. Yang seterusnya melalui keratan batang. Keratan batang, pokok yang ditanam melalui keratan batang maksudnya daripada batang pokok kita tanam untuk menjadi pokok baharu. Contohnya pokok ubi kayu dan pokok bunga kertas. Terdapat lagi banyak pokok tumbuhan yang boleh membiak melalui keratan batang. Dan yang terakhir adalah daun. Tumbuhan yang membiak melalui daun adalah contoh pokok lidah jin dan pokok setawar. Okey, daripada daun boleh membiak anak pokok. Okey, baik, seterusnya kita lihat sepintas lalu kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, untuk situasi yang pertama menunjukkan bahawa haiwan perlukan makanan untuk terus hidup. Jadi kepentingan tumbuhan yang pertama adalah membekalkan sumber makanan kepada hidupan yang lain. Okey, yang keduanya kita lihat situasi yang kedua. Hutan adalah habitat bagi haiwan liar. So, kepentingan yang kedua membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat. Dan kepentingan yang ketiga adalah membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Seperti sedia maklum, semua hidupan memerlukan oksigen untuk bernafas. Jadi tumbuhan adalah sangat penting untuk hidupan. Dan yang kepentingan yang terakhir adalah membekalkan sumber kayu kepada manusia. Ini adalah untuk memenuhi keselesaan manusia. Daripada sumber kayu, manusia boleh mencipta pelbagai jenis alat seperti dalam gambar ini, almari dan juga perabot yang lain. Okey, di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu dapat ingat 4 kepentingan pembiakan tumbuhan. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain. Yang kedua, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat.
Yang ketiga, membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Dan yang keempat, membekalkan sumber kayu. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.